Audio Jungle. Audio Jungle. Sejahtera yang dihormati guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kami dari Sekolah Kebahasaan Seremban 2A akan menerangkan dan mempersembahkan tentang jenis-jenis najis dan cara pengunciannya yang diambil dari buku teks Pendidikan Islam tahun 4. Ahli bukan saya terdiri daripada saya, Nadiatul Alani binti Muhammad Nazri. Yang kedua, Nadia Kristina binti Ahmad Lutfi. Yang ketiga, Faris Aiman bin Muhammad Firdaus. Dan yang terakhir iaitu Raja Muhammad Firdaus bin Raja Muhammad Roslan. Kamilah peserta tahun 5 yang telah dibimbing oleh Puan Nurul Ain binti Abdul Rahman. Lama pembelajaran 1 yang di bawah tajuk Unit Plan. Unit Plan ini terdiri daripada soalan kurikulum. Soalan kurikulum ialah soalan penting, soalan unit dan soalan kandungan. Tujuan projek kami ialah memberi pengetahuan dan kesedaran kepada murid-murid terhadap jenis-jenis najis dan cara pengunciannya. Pada minggu pertama kami telah mendengar taklimat dari guru. Kami juga telah mengadakan perbincangan antara guru dan murid. Setelah selesai perbincangan, kami telah membentukkan kumpulan dan mengakhirkan tugasan yang sepatutnya. Pada minggu kedua, kami telah mencari maklumat dengan menggunakan surat khabar, internet dan sebagainya. Kami juga telah menangkap gambar dan merakam video bagi projek campaign di Dewan Sekolah kami. Kawan-kawan semua, kami telah menggunakan kamera digital, komputer dan sebagainya. Objektif kajian menyatakan jenis-jenis najis dan kesedaran murid-murid terhadapnya, menghuraikan cara penguncian yang betul mengikut hukum syarak yang ditetapkan. Ramalan ataupun hipotesis awal bagi kajian kami adalah murid-murid mengetahui jenis-jenis dan pembahagian najis. Yang kedua, murid-murid dididik dengan betul cara dengan betul cara penguncian najis mengikut hukum syarak. Kempen Tapau Merah membantu murid-murid mengetahui dengan lebih jelas tentang najis dan cara pengunciannya. Definisi najis. Dari segi bahasa, najis bermaksud benda kotor seperti darah, air kencing dan sebagainya. Dari segi hukum syarak pula, najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. Terbagi kepada dua. Yang pertama ialah najis aini. Najis aini ialah najis yang dapat dilihat dengan mata seperti darah, air kencing dan sebagainya. Yang kedua pula ialah najis hukmi. Najis hukmi ialah najis yang tidak dapat dilihat dengan mata seperti air kencing yang telah kering. Kawan-kawan, najis ada 3 jenis. Yang pertama ialah najis muhafafah. Najis muhafafah dikenali sebagai najis yang ringan. Yang kedua pula ialah najis mutawassithah. Najis mutawassithah pula dikenali sebagai najis yang sederhana. Dan yang terakhir iaitu najis mughalazah. Najis mughalazah juga dikenali sebagai najis yang berat. Sekarang saya mempersilakan rakan sekolah saya iaitu Raja Muhammad Firdaus untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang najis muhafafah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Raja Muhammad Firdaus bin Raja Muhammad Roslan. Sekarang giliran saya untuk menerangkan tentang najis muhafafah. Kawan-kawan, najis muhafafah najis yang ringan. Kawan-kawan tahu tak apa contoh najis muhafafah ni? Apa? Air kencing bayi? Ya, tepat sekali. Tetapi ada tambahannya, iaitu air kencing bayi lelaki, bukan perempuan, berumur bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibu saja, bukan susu dah selidi tahu. Kawan-kawan tahu tak macam mana nak sucikan najis muhafafah ni? Tak tahu? Tak apa, mari saya tunjukkan. Yang pertama, lapkan air kencing dengan kain. Yang kedua, riliskan air mutlak ke atas najis. Dan yang ketiga, lap tempat tersebut sehingga kering, sehingga hilang bau, rasa dan warna. Itulah caranya. Mudah-mudahan sampai sini sajalah penerangan saya tentang najis muhafafah. Sekian, terima kasih.
kerana telah menerangkan dengan lebih jelas tentang najis muhafafah. Kini giliran Faris Aiman bin Muhammad Firdaus untuk menerangkan tentang najis mutawassithah. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Aiman bin Muhammad Firdaus akan menerangkan kepada kawan-kawan tentang najis mutawassithah dan cara penyuciannya. Najis mutawassithah ialah najis yang sederhana, iaitu segala yang keluar dari tubuh, kubur manusia atau binatang. Cecair yang memabukkan, bangkai kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, serta susu, tulang dan bulu haiwan yang haram dimakan kecuali anjing dan khinzir. Najis mutawassithah terbagi kepada dua. Yang pertama ialah najis aini. Najis aini ialah najis yang boleh dilihat pada mata seperti air kencing, darah dan sebagainya. Yang kedua pula ialah najis hukmi. Najis hukmi ialah najis yang tidak boleh dilihat pada mata seperti air kencing yang telah kering. Ini ialah contoh-contoh najis mutawassithah. Yang pertama ialah bangkai semua haiwan yang tidak disembelih atau disembelih tanpa mengikut hukum syarak. Yang kedua pula ialah susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti kucing, bagal dan sebagainya. Tak macam mana nak sucikan najis mutawassithah ni? Kalau kawan-kawan tak tahu, mari saya terangkan. Yang pertama, hilangkan air najis. Setelah hilangnya air najis, bilaskan air ke tempat yang terkena najis dengan bilaskan air ke tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, warna dan rasa. Sekian saja penerangan saya tentang najis mutawassithah. Terima saya untuk menerangkan sedikit tentang najis muhalazah. Sabar ya kawan, masalah teknikal je ni. Sementara menunggu masalah teknikal ini selesai, saya dan kawan saya akan menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Air Mutlak. Mari kawan-kawan. Air perigi, air hujan, sungai air, mata air, air embun, laut dan salji, suci lagi menyucikan. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan, najis muhalazah dikenali sebagai najis yang berat. Najis muhalazah ada dua kategori, iaitu anjing dan khinzir. Najis muhalazah ialah segala perkara yang ada hubungan dengan kedua-dua binatang tersebut, seperti tahinya, darahnya, dagingnya dan sebagainya. Walaupun baby anjing dan baby khinzir, jangan pegang-pegang, najis tau. Kawan-kawan tahu tak, dalam pengharaman bagi anjing dalam Islam. Kerana kawan-kawan tak tahu, kawan-kawan boleh lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 4. Bagi dalam pengharaman khinzir pula, kawan-kawan boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Cara-cara untuk menyucikan najis muhalazah. Yang pertama, buang najis. Yang kedua, gunakan air yang bercampuran tanah sebanyak sekali. Yang ketiga, gunakan air mutlak sebanyak 6 kali. Kawan-kawan ingat tak lagu yang kami nyanyikan tadi? Inilah contoh-contoh air mutlak. Hikmah atau faedah bersuci untuk syariat Islam. Yang pertama, penyakit dapat dijauhi. Yang kedua, disenangi oleh rakan dan masyarakat. Yang ketiga, dapat melaksanakan ibadah. Yang terakhir sekali, tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal sentiasa bersih. Akibat tidak bersuci mengikut syariat Islam. Yang pertama, dijangkiti penyakit yang berbahaya. Yang kedua, dijauhi oleh rakan dan masyarakat. Yang ketiga, ibadah tidak diterima Allah. Yang terakhir sekali, mendapat dosa. Sekian sahaja persembahan saya. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan ingat lagi tak cara-cara penyucian? Kalau kawan-kawan tak ingat, mari sama-sama kita menyaksikan video tentang cara penyucian. Sekarang kita akan saksikan video tentang najis mutawassithah. Sekarang kita akan saksikan video yang terakhir iaitu najis muhalazah.
Sebelum kita ke tajuk kajian, marilah kita sama-sama menyaksikan video serba sikit tentang pameran Najis Muhafafah, Najis Mutawasithah dan Najis Mughalazah. Untuk projek kajian kami, sekarang kita akan ke tajuk seterusnya, iaitu tajuk kajian 1. Sejauh manakah pengetahuan murid-murid tahun 5 mengenai najis dan pembahagiannya menurut hukum syarak? Inilah contoh soalan-soalan yang kami telah beri kepada murid-murid tahun 5. Gambar semasa kami mengadakan sesi kaji selidik, kami telah menerima 30 respondents. Bagi tajuk kajian 20, bagaimanakah cara penyucian najis-najis yang betul mengikut hukum syarak? Dalam mengumpulkan maklumat, kami telah menggunakan beberapa kaedah, iaitu menggunakan internet, big book, buku scrap, poster, pameran dan kempen. Melalui kaedah carian di internet, kami telah bersama-sama mengumpul maklumat untuk tajuk kajian ini. Dalam menghasilkan big book, segala maklumat yang berkaitan dengan najis mutawasithah telah kami bukukan di sini. Dalam menghasilkan buku scrap juga, kami telah segala maklumat berkaitan dengan najis mukhafafah. Berikut adalah bahan-bahan maujud yang telah kami sediakan. Ini ialah najis mukhafafah. Ini pula ialah najis mughalazah. Ini pula ialah najis mutawasithah. Ini ialah alat-alat bersuci yang boleh kita gunakan. Berikut adalah kempen yang telah kami adakan di sekolah kami. Sekian saja penerangan saya tentang kajian ini. Sekarang saya akan menyambung dengan tajuk yang seterusnya, iaitu dapatan kajian. Inilah dapatan kajian bagi jenis-jenis najis dan cara penyuciannya. Yang berwarna kuning, murid-murid faham tentang jenis-jenis najis dan cara penyuciannya. Yang berwarna merah pula, murid-murid tidak faham tentang jenis-jenis najis dan cara penyuciannya. Inilah peratusan bagi jenis-jenis najis. Yang murid-murid lebih faham tentang najis mutawasithah kerana ia sering berlaku di sekeliling kita. Murid-murid kurang faham tentang najis muhafafah dan najis mughalazah kerana ia jarang berlaku di sekeliling kita. Inilah peratusan bagi pengetahuan murid-murid tentang sebab penyucian najis mughalazah menggunakan tanah. Ini pula ialah peratusan bagi pengetahuan murid-murid tentang perbezaan penyucian najis muhafafah, najis mutawasithah dan najis mughalazah. Dan yang terakhir ialah peratusan bagi pengetahuan murid-murid tentang maksud najis aini dan najis hukmi. Kami dapat rumus bagi kajian kami ialah peratusan pengetahuan murid-murid tentang najis telah meningkat. Kaedah yang digunakan telah berjaya meningkatkan kemahiran dan pengasahan murid-murid tentang pembahagian najis dan cara penyuciannya. Yang terakhir ialah kesedaran murid-murid tentang taharah atau kebersihan lebih baik dan memberi kesan positif terhadap kebersihan diri dan persekitaran sekolah. Sebelum kami mengakhiri pembentangan kami telah menyediakan sedikit bookmark dan brosur untuk murid-murid. Di
samping itu, sesiapa yang mempunyai soalan, kami akan membukakan sesi soalan jawab. Silakan. Kenapakah najis mughaladah mesti disucikan dengan tanah? Kerana tanah mengandungi bahan pembunuh sel kanser. Sebab hanya menggunakan tanah sahaja terbukti dapat membunuh kuman-kuman yang tidak dapat dihapuskan dengan menggunakan air yang mendidih. Tanah juga adalah ejen pencuci yang sama efektif dengan sabun dan abu. Soalan seterusnya. Silakan. Apakah persamaan penyucian untuk najis mughafafah dan najis mutawassithah? Persamaan penyucian najis mughafafah dan najis mutawassithah ialah semua najis itu mestilah dihilangkan airnya terdahulu dan bolehlah menyucikannya sehingga hilang bau, warna dan rasa. Sekian, terima kasih dari kami Sekolah Kebahasaan Seremban 2A.